Assalamualaikum dan salam sejahtera yang saya hormati, Madam Lily dan rakan-rakan sekelas. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Nur Atika dan rakan setugas iaitu Zahani Asma, Ilyana Batisha, Nurdin Kristina dan Hani Afifi, akan membentangkan dan mengupas satu kajian kes berkenaan isu perkembangan sosial dan personaliti kanak-kanak. Pada masa kini, definisi bagi perkembangan sasiah kanak-kanak ialah tingkah laku individu dan cara seseorang menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekeliling. Hal ini kerana ia merujuk kepada proses pembinaan akhlak dan bagaimana cara untuk memupuk sifat peribadi kanak-kanak. Oleh sebab itu, perkembangan sasiah seseorang individu boleh dilihat atau dibentuk sejak dari awal kehidupan dan dipengaruhi juga daripada faktor-faktor persekitaran kanak-kanak itu membesar dan mendapat asuhan atau pendidikan. Walau bagaimanapun, sasiah seseorang adalah sangat unik dan tidak akan pernah sama dengan orang lain. Sebagai contoh, ada sesetengah kanak-kanak yang mempunyai sikap cepat marah, pemalu, periang, pendiam, berdikari dan juga kanak-kanak yang suka bergantung kepada orang lain. Terdapat 3 jenis sasiah yang dinyatakan oleh Carl Jung. Yang pertama ialah extrovert. Ia merupakan salah satu sasiah yang melambangkan sikap kanak-kanak seperti peramah, aktif, suka bergaul dengan orang dan sebagainya. Seterusnya, sasiah yang kedua ialah introvert, yang mana ia merupakan sikap kanak-kanak yang suka bersendirian, tingkah laku yang terkawal, tenang, cermat dan lain-lain lagi. Di samping itu, sasiah yang ketiga ialah ambivert. Bagi individu-individu yang mempunyai trait-trait personality yang sukar digolongkan sebagai introvert maupun extrovert, maka mereka boleh disifatkan sebagai ambivert. Seterusnya, definisi bagi perkembangan personality kanak-kanak pula ialah ciri-ciri tingkah laku yang ada pada individu. Namun, setiap individu mempunyai personality yang berbeza-beza. Hal ini dikatakan demikian kerana personality ini juga mewakili perwatakan seseorang individu dan dapat diperhati serta dinilai melalui tingkah lakunya di dalam situasi pada ketika itu. Sebagai contoh, ia menggambarkan keseluruhan diri seseorang termasuklah cara kanak-kanak itu berfikir, beraksi, beremosi, berpersepsi dan lain-lain yang membolehkannya dibezakan dengan orang lain. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sasiah dan personaliti kanak-kanak adalah faktor persekitaran. Faktor persekitaran terdiri daripada keluarga, suasana rumah, pemakanan dan taraf sosioekonomi keluarga. Pertama sekali, dari segi keluarga, pengaruh keluarga amat penting kerana keluarga merupakan orang yang terdekat dengan kanak-kanak. Perkara yang boleh menyebabkan perkembangan sasiah dan personaliti kanak-kanak terjejas adalah kerana ibu bapa kurang memberi kasih sayang dan perhatian kepada kanak-kanak. Ibu bapa kurang memberi kasih sayang dan perhatian kerana mereka tiada rasa tanggungjawab terhadap anak mereka. Terdapat juga sesetengah ibu bapa yang asyik memarahi dan memukul anak mereka tanpa belas kasihan. Kanak-kanak dipukul sehingga meninggalkan kesan lebam pada tubuh badan mereka. Selain itu, dari segi suasana rumah, perkara yang menjejaskan perkembangan sasiah dan personaliti kanak-kanak adalah apabila keadaan rumah tidak bahagia seperti keluarga orang lain. Ibu bapa sering bertengkar di hadapan kanak-kanak, bahkan sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Ibu bapa sepatutnya menjadi pelindung kepada kanak-kanak. Rumah yang sepatutnya menjadi tempat paling selamat bagi kanak-kanak akan menjadi sebaliknya jika hubungan ibu bapa bermasalah. Jika mahukan perkembangan sasiah dan kanak-kanak yang bagus, suasana rumah mestilah bahagia. Kanak-kanak yang hidup dalam keadaan yang bahagia pasti akan menjamin sasiah dan personaliti yang bagus. Seterusnya, dari segi pemakanan, kanak-kanak yang terjejas perkembangan sasiah dan personalitinya adalah disebabkan oleh pemakanan yang tidak seimbang.
Ibu bapa mengabai kanak-kanak dan tidak memberi makanan yang berzat. Kanak-kanak yang terjaga dan memperoleh makanan yang baik akan mempunyai tenaga dan sihat tubuh badannya. Contohnya, kanak-kanak adalah individu yang sedang dalam proses pembesaran. Kanak-kanak memerlukan makanan yang terdiri daripada karbohidrat, protein, vitamin dan sebagainya. Sekurang-kurangnya, kanak-kanak perlu diberi makan 3 kali sehari. Apabila ibu bapa hanya memberi makan 1 kali sehari, ia merupakan pengabaian terhadap kanak-kanak. Akhirnya, dari segi taraf sosioekonomi keluarga, perkembangan sosial dan personaliti kanak-kanak akan terjejas apabila status ekonomi keluarga itu rendah. Apabila status ekonomi rendah, masalah kewangan akan sering berlaku dalam keluarga tersebut. Masalah kewangan akan menjadi konflik yang menyebabkan pertengkaran antara ibu bapa akibat tertekan dengan hidup yang memerlukan perbelanjaan yang banyak. Kanak-kanak juga tidak dapat diberikan didikan yang sempurna kerana tiada kemudahan yang disediakan dengan lengkap. Kanak-kanak akan sedikit ketinggalan berbanding kanak-kanak yang hidup dalam keluarga yang mempunyai taraf sosioekonomi yang tinggi. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang kesan daripada masalah keluarga dan juga pengabaian. Institusi kekeluargaan ini mempunyai peranan yang utama sebagai ejen sosialisasi yang pertama kepada individu dan juga masyarakat. Perkataan keluarga juga telah mempunyai maksud yang tersendiri dalam kehidupan setiap manusia di dunia ini. Setiap individu perlu menjadi sebahagian daripada institusi ini. Institusi ini juga telah terbentuk melalui satu hubungan yang khusus, iaitu dengan mempunyai ikatan persaudaraan. Struktur keluarga juga telah terbina sejak lama dahulu dan ia terdiri daripada individu yang digelar sebagai ahli keluarga yang dewasa dan juga kanak-kanak. Hubungan yang terbina dikekalkan melalui interaksi yang dinamik, iaitu masing-masing membawa tanggungjawab dan peranan yang berbeza-beza ataupun yang lebih khusus. Hasil daripada pelaksanaan peranan ini membantu dalam membentuk sebuah keluarga yang sejahtera dan juga positif. Walau bagaimanapun, dalam meniti arus pemodenan dunia kini, saban hari semakin ramai atau semakin banyak keluarga yang mempunyai masalah keluarga yang ada pada akhirnya. Ia akan menyebabkan kemusnahan dalam perhubungan kekeluargaan tersebut. Antara masalah yang sangat terkenal di kalangan masyarakat kini ialah masalah pengabaian kanak-kanak daripada keluarga itu sendiri. Baik, antara kesan daripada masalah keluarga dan juga pengabaian kepada kanak-kanak ialah daripada segi emosi, iaitu sebagai contoh, seorang bayi yang lahir di dalam keluarga yang mempunyai masalah keluarga dan yang mana ibu bapanya sering mengabaikan dirinya ialah bayi tersebut akan memperoleh kekurangan daripada segi penjagaan asas, misalnya daripada segi emosi. Sebagai contoh, bagi seorang bayi, kekurangan asas daripada segi emosi ini mampu membentuknya menjadi seseorang atau seorang kanak-kanak yang merasakan dirinya lemah walaupun mereka telah dijaga dengan baik secara fizikal. Mereka akan membesar menjadi seorang kanak-kanak yang sentiasa gelisah dan berasa tidak yakin dengan harga diri yang rendah yang ada pada diri mereka. Jika seorang bayi membesar menjadi seorang kanak-kanak yang mana dia telah mengalami pengabaian emosi sejak mereka kecil, kanak-kanak ini akan membesar dengan memikirkan bahawa mereka tidak layak atau mempunyai serba kekurangan diri pada diri mereka. Kanak-kanak juga akan merasai bahawa jiwa dan perasaan mereka akan tertekan sehingga hidup mereka akan sentiasa berada dalam ketakutan dan sanggup bersendirian tanpa mendekati orang-orang di sekelilingnya. Mereka juga boleh mengalami kesukaran yang lain seperti mengambil masa yang lama dari segi percakapan dan juga kemahiran bahasa, serta pencapaian akademik mereka juga mungkin akan lemah berbanding dengan rakan-rakan mereka di sekolah yang sentiasa berasa gembira. Baik, seterusnya, kesan daripada masalah keluarga dan pengabaian kepada kanak-kanak ini juga terdapat daripada segi
fizikal. Dan perkara ini dapat dikenal pasti melalui fizikal kanak-kanak itu sendiri. Jadi antara kesan-kesan melalui fizikal dapat diklasifikasikan kepada 4 bahagian, iaitu pembesaran kanak-kanak itu akan terbantut. Yang kedua ialah sering keadaan yang tidak sempurna, misalnya sering berasa lapar dan juga letih. Malahan kanak-kanak itu juga akan kelihatan kotor untuk yang ketiga. Dan yang keempat ialah mereka akan kelihatan tidak terurus. Perkara ini merupakan kesan daripada pengabaian ibu bapa itu sendiri yang tidak kisah atau tidak mengambil peduli kepada kanak-kanak itu sendiri yang mana merupakan anak-anak mereka. Pada hari ini juga dapat dilihat dengan mata kita sendiri bahawa kanak-kanak itu sendiri punca utama mereka meminta duit di tepi jalan atau di sesetengah tempat yang mempunyai ramai orang adalah kerana mereka perlu makan dan minum atas sebab kelaparan melampau. Seterusnya, apabila kejadian pengabaian ini berlaku, pembesaran kanak-kanak ini akan menjadi terbantut, di mana kanak-kanak itu akan terasa trauma apabila berada di sisi atau di samping ibu bapa mereka sendiri. Secara kesimpulannya, perkembangan sasiah dan personaliti kanak-kanak adalah penilai, pandangan, tanggapan, kepercayaan termasuklah kekuatan dan kelemahan diri kanak-kanak itu sendiri, keluarga, guru, sekolah, rakan sebaya dan warga masyarakat serta pengalaman yang sesuai dengan persekitarannya. Faktor perkembangan sasiah dan personaliti kanak-kanak juga perlu dikaji dengan lebih mendalam kerana faktor ini berhubung dengan tingkah laku kanak-kanak. Faktor ini mempengaruhi penerimaan kanak-kanak terhadap proses perkembangan dan kecenderungan mereka untuk bertingkah laku dengan lebih baik. Kajian lebih lanjut mengenai faktor perkembangan tersebut sangat diperlukan pada masa hadapan bersesuaian dengan trend sosial semasa yang semakin kompleks dengan kewujudan pelbagai pengaruh luar dan juga pada sudut di mana ia sangat diperlukan. Sebagaimana kita tahu, kanak-kanak adalah aset paling penting kepada kelestarian sesebuah keluarga dan juga kesinambungan dengan pembentukan masyarakat yang berintegriti serta bersasiah mulia. Jika perkembangan sasiah dan personaliti kanak-kanak adalah ke arah negatif, maka kemungkinan besar negara Malaysia akan kehilangan modal insan yang berkualiti dan kerapuhan dalam institusi kekeluargaan. Selain itu, terdapat isu tingkah laku yang negatif, maka ini sangatlah perlu diambil berat oleh semua pihak yang bertanggungjawab. Sekiranya tidak diubah, ianya akan menjadi kezaliman kepada kanak-kanak tersebut. Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahawa perkembangan sasiah dan personaliti bukan hanya terletak dalam konteks persekolahan semata-mata, malah perlu dilakukan secara holistik oleh semua pihak yang bertanggungjawab untuk melibatkan diri melalui pelbagai pendekatan perkembangan langsung bagi menggalakkan perkembangan yang positif. Elemen-elemen faktor perkembangan yang sedia wujud dalam kehidupan kanak-kanak perlu digerakkan secara bersepadu agar mereka dapat melahirkan tingkah laku yang positif terhadap pembinaan generasi muda yang dinamik. Terima kasih kerana sudi memberi perhatian untuk mendengar pembentangan dari kami. Banyak input-input yang berguna yang telah dilontarkan tadi. Sekian saja untuk hari ini. Jika terkasar bahasa dan tersalah bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang terbaik datangnya daripada Yang Maha Pencipta, yang kurang baik itu datangnya dari keikhlasan diri kami sendiri. Sekian, terima kasih.